Muslimin muslimat umat Nabi SAW yang dikasihi Allah sekalian. Kita menggunakan buku 65 gambaran kehidupan sahabat karangan Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Bashar rahimahullah, dan diterjemahkan oleh Syekh Al-Ustaz Abdul Hakam dan Ustaz Muhammad Nur hafizahumallah. Kita sampai pada sahabat yang kedua yang bernama Sa'id ibn Amir Al-Jumahi. Dalam siri 1 Sayyidina Sa'id, kita dah cerita sampai kepada selepas peristiwa pembunuhan Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'id ni bila dia tengok pembunuhan tu, dia menggeretar tubuh badan dia. Dia begitu insaf dan dia belajar satu benda yang cukup dalam, iaitu bahawa akidah itu adalah benda yang paling mahal, mendahulukan Allah nombor 2 dan akhirat. Yang ketiganya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasilkan keajaiban dalam kehidupan seseorang muslim. Dia balik, dia masuk Islam. Sayyidina Sa'id masuk Islam. Kemudian dia hijrah ke Madinah. Jumpa dengan Nabi. Nabi pun seronok. Dia pun masuk perang lah. Antara perang besar yang disertai oleh Sayyidina Khubayb adalah perang Khaybar. Perang Khaybar. Kemudian dia rapat dengan Rasulullah. Macam sahabat lain, rapat dengan Nabi sebagainya. Sampailah Nabi wafat. Dia berada di samping Rasulullah, menjadi pedang Nabi yang sangat tajam, mengalahkan musuh-musuh Allah dalam setiap peperangan sampai Nabi wafat. Naik Sayyidina Abu Bakar. Begitulah Sayyidina Sa'id, dia satu orang yang suka menegur dan menasihati pemimpin. Dan kita, Abu Bakar ni sebaik-baik makhluk dah selepas Rasulullah. Di kalangan umat Nabi Muhammad, dia adalah sebaik-baik makhluk, tapi tetap dinasihati. Masya Allah, ini suasana kehidupan para sahabat yang menghidupkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian zaman Sayyidina Umar, begitulah waktu Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah. Sayyidina Sa'id bin Amir, tuan-tuan tengok, beliau sahabat yang tidak masyhur, tapi macam mana dia punya keadaan dia. Dia pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia pun bagi nasihat khas kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tuan-tuan tengok, di sini baru akan menjadi kuatlah kepimpinan yang kuat. Sebab Sayyidina Umar dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang hebat. Kita duk dengar Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdul Rahman ibn Auf, Talha ibn Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kita dah dengar nama-nama tu. Rupanya ada lagi ribuan sahabat-sahabat besar yang lain yang selalu menasihati pemimpin dengan ikhlas. Bukan nasihat tu untuk dapat untuk dia jadi pemimpin. Bukan nasihat tu untuk dia jadi menteri. Bukan nasihat tu untuk dia yang sekian-sekian. Nasihat itu kerana Allah, kerana umat ini. Kata Sa'id di hadapan Sayyidina Umar, dia kata, wahai Amirul Mukminin, bertakwalah kepada Allah dalam menguruskan hal ehwal umat Islam. Jangan sekali-kali kamu takut dengan manusia untuk melaksanakan tuntutan dan hak Allah. 2. Dan janganlah perkataan kamu tidak bertepatan dengan tindakan kamu. 3. Wahai Amirul Mukminin, kata Sa'id bin Amir, prihatinlah terhadap urusan rakyat yang kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sama ada yang dekat ataupun yang jauh. Sebab pemerintahan Umar waktu itu besar, Sayyidina Umar kan. Yang dekat dan jauh bagi perhatian, kata Sayyidina Sa'id. 4. Sayangilah rakyat kamu, orang yang kamu pimpin, sebagaimana kamu menyayangi diri dan keluarga kamu. 5. Masya Allah, nasihat. Dan seterusnya, lindungilah orang yang kamu bimbing, kamu pimpin,
daripada perkara yang tidak elok yang menimpa diri mereka, dan bergelumanglah dengan kebenaran, dan jangan gentar dengan celaan untuk menegakkan hukum Allah. Habis 7-8 benda dia nasihat. Sayyidina Umar kata, wa man yutiqu dzalika ya Sa'id, siapalah boleh buat semua yang kamu nasihatkan tadi wahai Sa'id bin Amir. Sayyidina Umar dia menjiwai teguran tu. Kemudian Sayyidina Sa'id kata, orang yang mampu melaksanakan nasihat tadi adalah orang seperti kamu wahai Amirul Mukminin, kerana kamu dipilih oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan tentang urusan umat ini. Selepas beberapa ketika, Sayyidina Umar ni satu orang yang pemerintahan dia luas waktu tu. Rom kalah, Parsi kalah, Sayyidina Umar Masya Allah luas pemerintahan dia. Antara tempat pemerintahan Islam yang sangat terkenal adalah Syria. Saya sebut macam itulah mudah. Dimashq, Halab, Homs, Idlib, Al-Ladhaqiyah, Hama. Di Syria, itu negeri-negeri yang saya sebut tadi, negeri-negeri di Syria. Jadi negeri-negeri yang besar di Syria ni ada gubernur. Maka ketika itu Sayyidina Umar perlu satu orang untuk dilantik menjadi gubernur Homs. Gubernur ni waktu tu tuan-tuan, gubernur kerajaan Islam. Dia bukannya kerajaan yang kecil macam Malaysia, Thailand ni. Kerajaan Madinah waktu tu kerajaan yang besar. Tuan-tuan, di 30-40 kali ganda lebih besar daripada Malaysia ni. Dia punya jajahan pemerintahan dan keluasan dia. Jadi Sayyidina Umar panggil, wahai Sa'id, bantu aku untuk jadi gubernur di Homs, di Syam. Maka Sa'id pun kata, ya Amirul Mukminin. Tuan-tuan tengok ucapan. Bila nak jadi lantik jadi seorang menteri, kita panggil zaman hari ini panggil menteri besar lah, dia panggil Waliyu Homs, gubernur Homs. Berkata Sa'id bin Amir, dia kata, ya Amirul Mukminin, boleh tak saya bersumpah dengan nama Allah untuk kamu tidak merosakkan akhirat aku dengan urusan dunia ini? Kata Sayyidina Sa'id. Tuan-tuan, perkataan ni, manusia hari ni dia berlumba-lumba untuk mengangkat diri dia sebagai pemimpin. Dia yang usaha untuk tunjulkan diri dia sebagai pemimpin, dan dia bukan bagus pun. Dia bukan bagus pun. Bukan seorang yang amin, bukan seorang yang amanah. Dia pun mengayakan kroni, mengayakan keluarga, mengayakan itu dan ini. Orang fasik yang berlumba-lumba untuk angkat diri sendiri menjadi pemimpin. Nas'alullah as-salamah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Sayyidina Sa'id kata, wahai Amirul Mukminin, boleh tak aku bersumpah dengan nama Allah, memohon kepada kamu untuk tidak merosakkan akhirat aku dengan tawaran dunia ni. Sayyidina Umar kata, demi Allah, kamu semua waktu aku nak dilantik jadi Amirul Mukminin, semua pakat sokong untuk lantik aku. Sekarang aku minta tolong, semua pakat tolak. Dan kita tengok jawapan para sahabat di antara satu sama lain bukan jawapan merungut, tetapi jawapan mereka menunjukkan kepada kita mereka tak berebut dan tak teringin pun jawatan. Kerana setiap jawatan itu adalah soal dan tanggungjawab yang akan diperincikan oleh Allah satu persatu. Berapa orang rakyat kamu? 30 juta. 30 juta di bawah tanggungjawab kamu. Al-amru bil ma'ruf wal nahi anil munkar di bawah tanggungjawab kamu. Ya, 30 juta ni. Ingat seronok-seronok kan nak berebut jadi pemimpin itu, berebut jadi pemimpin ni. Allah akan tanya, kita dengan isteri dengan anak pun tak lepas. Kita dengan isteri dengan anak pun dengan tak tutup aurat, dengan tak semayang, dengan berarak, ada yang berjudi, ada berzina, mana dengan riba lagi, dengan ambil hak orang. Umur dah 70-80 masih berebut-rebut nak jawatan, nak lagi jawatan, nak juga.
bukan kemuliaan. Benda tu akan disoal. Sayyidina Umar kata, dulu kamu semua pakat lantik aku, sekarang semua tak mau jawatan ni. Sayyidina Umar kata, aku tetap lantik kamu. Gubernur Sayyidina Umar dua syarat. Yang pertama soleh, iman yang tinggi. Yang kedua mahir dalam kepimpinan. Mesti dua syarat. Sayyidina Umar takkan pilih orang yang hanya alim sahaja. Ni saja dia tak ambil kan. Yang warak saja dia tak ambil. Sebab dia kena ada dua yang mahir. Ada sahabat Nabi, puluhan ribu sahabat Nabi yang lain yang warak, yang soleh, tetapi tidak mahir dalam kepimpinan. Bukan semua. Jadi Sayyidina Sa'id pun menerima dengan hati yang berat. Dia pun pergi. Sampai di Homs, dia pun laksanakan tanggungjawab dia. Panjanglah cerita. Apa semua. Sayyidina Umar, dia ada pegawai dia. Di Homs yang dia lantik. Pegawai-pegawai ni akan main bentang kepada Sayyidina Umar tentang laporan. Tuan-tuan tengok, walaupun Sayyidina Umar ada gubernur dia dan dia ada lagi pegawai yang dia lantik yang dia sangat percaya untuk check and balance. Pemerintahan nak muhasabah pentadbiran di satu-satu tempat. Dia panggil, Sayyidina Umar panggil berapa orang, 2-3 orang yang dilantik ni. Sayyidina Umar kata, buat main nama fuqara Homs, orang-orang fakir, bukan orang sederhana, bukan orang sekian-sekian, orang fakir, senarai fakir. 2-3 orang pegawai kerajaan ni daripada Homs ni, daripada Homs, bukan gubernur. Pegawai Sayyidina Umar lantik, pegawai khas Sayyidina Umar. Depa pun pergi ke Madinah Al-Munawwarah, Putrajaya ketika itu, Putrajaya waktu tu lah, Putrajaya pemerintahan tu. Depa pun bincang itu dan ini, Sayyidina Umar tanya itu, tanya ini dan sebagainya. Lepas tu dia kata, bagi senarai orang-orang fakir di tempat kamu, suka nak tengok ramai ada kali ni fakir. Sebab Sayyidina Umar tak suka ada orang fakir, bukan dibenci orang fakir, tapi dia nak membasmi kemiskinan dengan menyediakan peluang pekerjaan ataupun bantuan Baitul Mal mingguan seperti yang pejabat zakat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat buat hari ini. Alhamdulillah. Lalu dilampirkan kertas kepada dia. Sayyidina Umar pun tengok senarai fakir. Paling fakir di kota Homs. Sayyidina Umar pun baca Sa'id bin Amir. Sebelum dia baca nombor 2, Sayyidina Umar tanya, Ayu Sa'id? Ini Sa'id mana? Ini Sa'id mana? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pegawai khas Sayyidina Umar kata, Sa'id amiruna. Sa'id gubernur kami. Sayyidina Umar tanya, amirukum faqir? Gubernur kalian paling fakir di Homs? Dia berkata, ya. Meramu-ramu air mata Sayyidina Umar. Kegembiraan kerana sahabat-sahabat Rasulullah masih mengekalkan cara pentadbiran dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup seolah-olah telah hidup di akhirat, tetapi pemerintahan dan kepimpinan yang cemerlang. Hak dunia cemerlang. Sekali lagi saya ulang, bukan bermaksud lebihkan akhirat. Hak dunia ni manusia akan jadi ketinggalan. Itu fikiran yang tipu, yang bohong, bukan. Mereka yang mendahulukan akhirat, mengutamakan akhirat, Allah akan muliakan di dunia, insya-Allah cemerlang di dunia, insya-Allah. Sayyidina Umar diseronok, dia kata, amirukum faqir, gubernur kalian paling miskin. Dia berkata, ya. Kadang-kadang beberapa hari kami tengok rumah dia tidak berasap. Dapur rumah Sa'id bin Amir tidak berasap. Jadi Sayyidina Umar seronok. Dia sangat seronok. Dia pun bagi 1,000 dinar. Dia kata, ambil ini, bagi kepada Sa'id bin Amir. Tuan-tuan, 1,000 dinar nak dekat sejuta hari ni. Dalam 700,000 ringgit. 1,000 dinar. Hampir sejuta. Kayanya kerajaan ketika tu. Tetapi sahabat tak ingin. Sahabat tidak terpedaya dengan dunia. Ini sahabat Rasulullah. Satu generasi yang ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat Rasulullah. Bagi, yang Sayyidina Umar kata bagi. Depa ni pun balik ke Homs. Homs ke Syria. Homs ke Madinah dalam 700 km lebih kurang macam itulah, lebih kurang.
600 700 km. Wallahu alam. Saya tak ingat. Jadi utusan ni, pegawai khas Sayyidina Umar pun balik ke Homs, dia pun bagi. Sampai di tangan Sa'id bin Amir, duduk di depan pintu, dia pun pegang 1,000 dinar berat lah, dia pun pegang. Dinar emas. Satu dinar dalam 600-700 ringgit. Satu dinar. 1,000 dinar, 700,000 ringgit. Dia pegang, dia pun tengok. Sayyidina Sa'id menjerit dengan suara yang kuat, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menjerit. Tetamu baliklah tadi. Isteri dia berlari mai. Kenapa wahai Sa'id? Kenapa wahai Sa'id? Tanya isteri dia. Adakah Amirul Mukminin meninggal? Sebab tadi pegawai khas balik daripada Madinah. Jadi isteri dia tahu pegawai khas daripada Madinah. Sayyidina Sa'id kata bukan, lebih berat daripada itu. Isteri dia tanya, apakah Amirul Mukminin meninggal? Dia kata tak, lebih berat daripada itu. Apakah tentera Islam kalah? Tidak, lebih berat daripada itu. Wahai Sa'id, benda apa yang lebih berat daripada tentera Islam kalah ataupun Amirul Mukminin meninggal? Sayyidina Sa'id bin Amir kata, dunia sedang masuk dalam rumah kita untuk merosakkan akhirat kita. 700,000 tuan-tuan. Saya dan kita semua tak mampu buat benda tu. 1,000 mungkin kita boleh tolak kot. 1,000, 3,000 kan. Lalu Sa'id kata, wahai isteri, boleh tak tolong aku? Kita pajakkan kepada Allah SWT. Kita laburkan pemberian ini kepada Allah SWT untuk akhirat kita. Isteri dia kata, boleh. Lalu dibagi. Lalu diberikan kepada fakir miskin. 1,000 dinar. Bagi kepada fakir miskin. Bismillah, Masya Allah. Itulah ungkapan kita umat yang akhir zaman 2021 ni. Hak tu kita mampu sebut. Semoga Allah keluarkan keseluruhan dunia daripada hati kita dan hati tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan, ada satu tahun tu Sayyidina Umar dia suka turun. Sayyidina Umar dia akan turun ke kawasan-kawasan pemerintahan. Dia pun turun ke Homs, sampai giliran turun ke Homs. Sayyidina Umar ni satu orang yang buat kerja, bukan duduk dalam istana seronok dengan kekayaan, gaji bulanan, tak buat apa-apa. Akan disoal oleh Allah. Tiap-tiap pemimpin akan disoal oleh Allah. Ada orang duduk dalam parlimen tu 2 penggal dah, 8 tahun dah kan, sekali tak nak jumpa ahli parlimen kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sibuk nak ambil jawatan hak tu dan hak ni. Kamu tu dibayar gaji untuk melihat ni keperluan, keseimbangan, siapa susah, tang mana infra tak cukup, rosak dan sebagainya. Yang ini duk sibuk berebut jawatan dan sebagainya. Sayyidina Umar satu orang yang turun, mesti dia akan turun ke sini. Dia pergi ke Homs di Syria daripada Madinah. Dia pun panggil dia punya pemimpin-pemimpin kecil yang dia lantik. Ada biasalah pemimpin masyarakat ni, kita pun ada JKK, pengulu dan sebagainya. Dia kata, Sayyidina Umar pun tanya, ada aduan tentang gubernur yang aku lantik. Maksudnya gubernur tu main daripada Madinah lah, kerajaan pusat lantik kan. Ada apa-apa komen dan rungut daripada orang ramai. Dia berkata ada 4 paling besar sekali gubernur kami ni buat kami cukup tak puas hati. Sayyidina Umar pun risau lah. Sayyidina Umar dia risau, dia takut. Dia kata Sa'id bin Amir ni dah berubah kah? Kan dah berapa tahun panggil Sa'id bin Amir dan panggil pemimpin-pemimpin tempatan ni, panggil mai di Homs. Bila semua pakat mai pemimpin di Homs, dia berkata ada 4 benda dia ni buat cukup teruk, buruk yang dia buat. Sa'id buat ni sangat buruk. Sayyidina Umar pun tanya apa? Nombor 1, dia keluar kerja lambat pada waktu siang. Bila dah terbit matahari baru keluar. Terbit matahari tuan-tuan 7.30, 7.45 lewat. Punya nak merungut rakyat ni kerja dia merungut dah. Kerajaan buat A pun dia nak merungut, kerajaan buat B pun nak merungut, sampai ke Z semua dia nak merungut, nak komplain. Dia tak buat apa, dia kerja dia komplain.
Ni rakyat yang tidak bersyukur. Kita yang tidak bersyukur. Jadi boleh komplain, boleh kita rungut, bukan rungut maksudnya teguran boleh kalau tak kena. Jangan sampai setiap sudut kita sampai nampak tak bersyukur setiap benda. Jadi orang Homs ni terkenal dengan komplain. Orang Homs satu ketika dulu, seperti orang Kufah. Saya tak mau cerita tu panjang. Kemudian dia kata ada 4 benda buruk yang Sa'id bin Amir buat. Nombor 1, dia keluar lewat. Sayyidina Umar kata lewat tu macam mana? Bila naik matahari baru dia keluar. Pukul 7.45, 7.30, 8. Subhanallah. Hak tu dah lewat dah. Okey. Sayyidina Umar kata tak apa. Wahai Sa'id, kenapa keluar lambat? Dia layan dah. Sayyidina Umar layan rungutan ni. Sa'id bin Amir kata, di rumah aku tidak ada pembantu. Aku ketua keluarga, aku pergi ambil ayam. Waktu tu tak ada pipe di rumah tuan. Dia yang pergi ambil ayam bersih. Dia yang uli tepung. Dia yang ambil tepung tu sampai naik untuk buat roti. Dan dia yang bakar roti tu dan dia sediakan untuk dimakan oleh ahli keluarga, dia kata. Sebab tu tiap-tiap hari aku keluar lambat. Sayyidina Umar pun tarik nafas. Alhamdulillah, dia lega. Maksudnya tuan-tuan, ada sebab. Bukan saja-saja, memang ada sebab. Tak ada pembantu. Kemudian apa dia rungutan kamu yang kedua? Kata pemimpin tempatan ni, dia kata Sa'id bin Amir, gubernur kami, Datuk Seri Sa'id bin Amir ni, contohlah, dia kerja siang sahaja. Dia keluar pukul 8 sampai pukul 7. Lepas tu dia balik malam. Kami susah nak mesyuarat, nak panggil dia, nak mengadu, nak apa, nak bincang dengan dia, payah. Sayyidina Umar pun kata, wahai Sa'id, apa yang kamu buat? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku tak pernah cerita ke orang. Seluruh siang adalah untuk rakyat dan seluruh malam adalah untuk aku khidmat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang malam kan? Malam. Sayyidina Umar pun lega. Alhamdulillah, ciri-ciri kehidupan Rasulullah dalam diri sahabat. Nombor 3, apa dia rungutan kamu? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, Sa'id bin Amir, gubernur kami ni, dia suka ambil cuti sebulan sekali. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, kalau nak ikut rakyat ni, semua benda tak kena. Sa'id bin Amir cuti sebulan sehari. Tak keluar langsung. Sebulan sehari dia akan duduk di rumah. Orang-orang Homs ni pakat duduk tunggu dah ni. Nak mengadu kat Sayyidina Umar. Bukan salah pun. Bukan kita seminggu 2 hari. Tambah PKP ni seminggu. Bukan seminggu lah, kerja di rumah terus. Kan? Buat macam mana? PKP. Seminggu sehari, sebulan sehari cuti Sa'id bin Amir ambil, salah. Itu dosa. Dianggap oleh penduduk Homs sebagai satu kesalahan. Kemudian Sayyidina Umar tanya, wahai Sa'id, apa yang kamu buat? Sayyidina Sa'id kata, wahai Amirul Mukminin, sehari itulah untuk keluarga aku. Sehari itu je untuk keluarga aku. Aku basuh baju, duduk dengan keluarga, sehari. Sayyidina Umar pun kata, ya, yang tu tak apa sebenarnya, itu boleh. Sehari cuti, itu dibenarkan, kata Sayyidina Umar, tak ada masalah. Dan yang keempat, dia kata, kami nak komplain, dia ni suka pitam, duduk dalam majlis besar-besar kalangan dia suka pitam. Dia orang VIP, orang utama. Sagi dia pitam, habislah majlis kami, wahai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, Sayyidina Umar kata, wahai Sa'id, kenapa kamu suka pitam? Kata Sayyidina Sa'id, ini kisah Khubayb tadi. Dia kata, ya Amirul Mukminin, aku teringat, aku suka terbayang. Kadang-kadang dia main, aku terbayang kisah pembunuhan Sayyidina Khubayb ibn Adi yang aku saksikan sendiri dengan mata kepala aku. Aku tak boleh tengok macam mana tubuh dia dipotong sedikit demi sedikit ketika itu, dan aku masih ingatkan doa yang dilafazkan oleh Sayyidina Khubayb ibn Adi. Setiap kali aku teringat peristiwa pembunuhan tu, aku akan pingsan, menggetar tubuh badan aku dan aku akan pingsan. Muka Sayyidina Umar pun sekali lagi menitiskan air mata. Dia kata, alhamdulillah alladzi lam yukhayyib dhanni fihi. Allah yang tidak, syukur kepada Allah yang tidak mengecewakan aku dalam sangkaan baik aku kepada
orang yang ditarbiah oleh Rasulullah, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Maka Sa'id pun balik, dia tak bersalah. Sayyidina Umar ambil 1000 dinar lagi, pergi bagi kepada Sa'id. Ambil 1000 dinar, pergi bagi kepada Sa'id bin Amir. Sayyidina Sa'id pun sebelum sampai balik, dia tak sampai balik lagi Sayyidina Sa'id baru duduk berjalan tu, dia dapat 1000 dinar. Dia pun tengok, dia sedih bila tengok dapat 1000 dinar, dunia yang boleh menggugat kepentingan akhirat dia, dunia yang boleh menggugat prinsip dia. Dia pun sedih. Isteri dia tanya, kenapa wahai Sa'id, ni Amirul Mukminin bagi 1000 dinar lagi. Isteri dia kata, ambil lah, kita tak ada pembantu, rumah kita pun teruk dah, korang beli payuk noza ke apa ke kan, zaman hari ni lah kan, tukang kereta ke, tukang lah kereta dan sebagainya. Isteri dia kata kan, sebab di rumah pun tak ada apa, tidur atas tikar di rumah Sa'id bin Amir. Sayyidina Sa'id kata kat isteri dia, mau tak kalau lebih baik daripada tu? Isteri dia tanya, apa dia? Kita infakkan semua ni fi sabilillah. Isteri dia kata okey, boleh. Lalu kedua-duanya mensedekahkan. Dua-dua suami isteri. Kedua-duanya membahagi-bahagikan 1000 dinar itu, dan 1000 dinar itu habis sebelum mereka sampai ke rumah mereka. Tuan-tuan, cerita ni zaman ini kisah ni dia cerita dongeng. Saya dan kita semua, kita mampu dengar, dan semoga kisah ni ada kesan dalam kehidupan saya dan kita semua untuk tidak terlekat dengan dunia ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.